Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina rahmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbal Alamin. Okey, hari ini kita dah belajar tajuk manusia mengenai organ pernafasan. Ingat lagi tak organ pernafasan kita ada berapa? Ada berapa organ pernafasan kita? 3. Okey, sebutkan organ pernafasan kita tu. Hidung. Yang dekat sini. Saluran yang dekat sini tu apa nama dia? Saluran dekat leher. Apa dia? Trakea. Lepas tu yang 2 dekat sini. Peparu. Okey. Itu ialah organ pernafasan kita, iaitu daripada hidung pergi ke trakea dan turun masuk ke dalam peparu. Okey. Udara yang kita sedut ialah udara apa nama dia? Udara tak tahu. Oksigen. Udara yang kita sedut ialah oksigen. Udara yang kita hembus? Karbon dioksida. Betul tu Fadlan. Karbon dioksida. Okey. Ceritakan macam mana proses menarik nafas, daripada mana? Mula dari proses menarik nafas bermula dari hidung pergi ke Trakea. Ke Peparu. Okey, itu ialah proses menarik nafas. Proses menghembus nafas pula bermula dari peparu pergi ke trakea dan keluar dari hidung. Okey, betul. Okey, itu ialah organ pernafasan kita dan juga oksigen dan juga udara yang kita sedut dan juga proses menarik nafas dan juga menghembus nafas. Okey, hari ini kita akan belajar pergerakan dada semasa pernafasan. Kalau awak tengok buku teks muka surat 31. Buku teks muka surat 31. Okey, pergerakan dada semasa pernafasan. Cuba kamu letakkan tangan di atas dada sambil menarik dan menghembus nafas. Apakah perubahan pada dada yang dapat kamu perhatikan? Okey, buat sama-sama. Kalau awak tarik nafas, apa akan jadi pada dada awak? Naik ke turun? Naik. Dada awak akan naik. Dada awak akan menaik. Bila awak hembus, okey, tarik. Lepas tu awak hembus. Dada awak akan menurun. Okey. Bila kita tarik nafas, kita punya dada akan menaik. Bila kita hembus, kita punya dada akan menurun. Okey. Itu ialah pergerakan dada semasa apa? Semasa pernafasan. Jelas? Okey, jelas. Ada. Ya. Okey, kadar pernafasan. Okey, muka surat 33. Kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Okey, kadar pernafasan kita tengok dalam 1 minit berapa banyak kali kita punya
kita pernah dada kita ni naik turun. Kalau awak dalam keadaan tengah berlari, adakah pergerakan dada kita ni akan slow atau laju? Atau laju? Laju. Laju. Sebab apa? Sebab kita tengah buat aktiviti, kita berlari. So kita perlukan udara yang banyak. Sebab itu pernafasan kita, sebab itu dada kita turun naik lah laju. Sebab kita sedut udara yang banyak dan cepat. Okey. Kadar pernafasan juga bergantung kepada jenis aktiviti yang dijalankan. Okey, kalau awak duduk, kadar pernafasan awak ni pun dia slow saja. Dia kejap naik, lepas turun, naik, turun. Bila awak dalam keadaan buat aktiviti lasak seperti berlari, naik basikal ke, ni Aidin? Azhar, Ha, kalau saya tarik nafas, kenapa perut saya besar? apa dia? Kalau saya tarik nafas, perut saya kenapa besar? Itu bahagian lain pula, bahagian perut. Bila kita tarik nafas, perut kita besar kan? Bila kita hembus nafas, perut kita jadi kempis. Betul tak? Itu kita punya, okay, kalau awak tengok dekat, tak ada pula keluar kat sini. Okay, nanti ada video dia akan tunjuk kenapa perut kita boleh jadi besar. Lepas tu bila kita tarik nafas, perut kita besar. Bila hembus, perut kita jadi kecil. Sebab kita ada diagram bawah tu. Ni ada paru, bawah tu dia ada diagram. Diagram ni yang menyebabkan perut kita besar. Bila kita tarik nafas, diagram tu naik. Jadi perut pun akan besar. Bila kita hembus nafas, diagram tu akan ke dalam. Jadi perut kita pun kempis. Okey. Okey. Itu ialah kadar pernafasan. Okey, kalau awak tengok muka surat 35, masing-masing ada buku teks kan? Surat 35, situasi yang memberikan kesan terhadap pernafasan. Apa kesan buruk terhadap pernafasan? Situasi yang macam mana yang menyebabkan kesan buruk terhadap pernafasan? Awak rasa situasi yang macam mana? Tengok muka surat 35, buku teks. Cemas. Okey. Yang ini. Okey, situasi yang memberikan kesan terhadap pernafasan. Situasi yang pertama ialah asap. Udara di persekitaran yang bersih dapat memastikan manusia bernafas dengan lebih baik. Okey, kalau dalam situasi yang penuh asap, adakah awak boleh bernafas dengan lebih baik? Tak. Sebab apa? Bila kita sudah asap, kita boleh batuk. Jadi batuk dan kita boleh jadi kurang pernafasan. Sebab apa? Udara dah tertutup dengan asap. Macam situasi yang kedua ni, situasi kedua ni kita boleh bernafas dengan baik ke? Boleh. Sebab udara di sekeliling dalam keadaan bersih. Okey, situasi yang ketiga. Dalam keadaan tempat yang sesak, bolehkah kita bernafas dengan baik? Kita boleh dapat udara yang bersih tak? Tak, sebab bila terlalu sesak, terlalu ramai orang, udara pun makin berkurang menyebabkan awak sukar untuk bernafas. Okey, situasi yang keempat. Apa tu? Rokok. Isap rokok. Bagus ke? Tak bagus. Okey, sebab apa? Bila awak isap rokok, asap yang awak sedut tu akan menyebabkan paru-paru awak rosak. Bila paru-paru rosak, awak tak boleh nak bernafas dah. Kalau awak tak boleh bernafas, awak akan mati. So janganlah isap rokok. Bahaya. Okey? Okey, bagaimanakah manusia dapat menjaga kesihatan peparu? Berikan cadangan. Macam mana kita nak jaga kesihatan peparu kita? Adakah dengan tidur sahaja?
Tidur je, oh paru-paru kita sihat. Dengan cara macam mana? Dengan cara macam mana paru kita nak menjaga paru kita supaya sihat? Bagilah cadangan. Dengan melakukan Jangan buang sampah merata-rata. Hidup udara bersih. menghidup udara bersih. Betul. Lagi? Apa dari Zuhal? Zuhal cakap apa tadi? Jangan buang sampah rata-rata. Jangan apa buang sampah? Rata-rata. Kebakaran. Apa? Jangan Tak dengar. Sama-sama. buang sampah rata-rata. Jangan buang sampah merata-rata. Jangan buang sampah merata-rata pun pencemaran udara juga. Bila bau busuk, kita punya udara pun jadi tak bersih. Betul tak? Selain daripada tu, kita buat aktiviti seperti bersukan, jogging, okay, untuk menjaga kita punya peparu. Okay, semua tutup video. Malimah nak tunjuk, tutup video pula, tutup mic. Nak tunjuk satu video. Ada apa dah tes. Sila tutup video. Sila tutup mic. Internet saya seorang. Apa dia? Sila tutup mic. Malimah nak share video. Tak nak. Tutup mic. Okay, video ni mengenai hembus dan tarik nafas. Kita tengok sama-sama. Allah. Ni nak tekan. Apa tadi tekan? Okay. Tarik nafas dan hembus nafas. Kat dalam video ni dia ada tunjuk nama dia diagram. Diagram tu lah yang menyebabkan perut kita kembang dan juga kempis bila kita tarik nafas dan juga hembus nafas. Michael mengambil bahagian dalam perlumbaan pada hari sukan sekolah. Walaupun dia menang perlumbaan tersebut, dia termengah-mengah di garisan penamat. Jurulatih mengatakan bahawa Michael termengah-mengah kerana dia perlu menyedut lebih banyak udara ke dalam peparunya. Udara mengandungi oksigen yang diperlukan untuk pernafasan. Pernafasan adalah proses pengambilan udara ke dalam badan dan menyingkirkan udara keluar daripada badan. Pengambilan udara dipanggil menarik nafas dan udara tersebut dipanggil udara yang disedut. Menyingkirkan udara dipanggil menghembus nafas dan udara tersebut dipanggil udara hembusan. Peparu dilindungi oleh tulang rusuk dan diafragma membantu mengawal tekanan dalam peparu. Apabila kita menarik nafas, udara masuk ke dalam badan melalui hidung atau mulut. Semasa menarik nafas, dada bergerak ke atas dan keluar. Diafragma mengecut dan mendatar. Ini menyebabkan dada dan peparu mengembang. Tengok tu. Diafragma mengecut dan mendatar. Inilah yang menyebabkan perut kita kembang dan juga kempis. Okey, sambung balik. Pada masa yang sama, udara mengalir melalui hidung, turun ke trakea dan kemudian ke peparu. Udara yang disedut kaya dengan oksigen dan mempunyai kurang karbon dioksida berbanding udara hembusan. Oksigen diserap oleh badan dari peparu. Apabila kita menghembus nafas, udara keluar daripada badan kita melalui hidung atau mulut. Semasa menghembus nafas, dada bergerak ke bawah dan ke dalam. Diafragma mengendur dan melengkung ke atas. Dada dan peparu kembali kepada saiz asal. Pada masa yang sama, udara mengalir keluar daripada peparu ke trakea dan keluar melalui hidung atau mulut. Udara hembusan mempunyai kurang oksigen tetapi mengandungi wap air dan lebih banyak karbon dioksida daripada udara yang disedut. Karbon dioksida disingkirkan ke peparu oleh badan.
Okey, itulah tadi macam mana pergerakan dada dan diafragma ketika awak menarik dan mengembus nafas. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Mengenai pergerakan dada ketika semasa bernafas dan juga keadaan pernafasan. Tak ada? Tak ada. Tak ada apa? Tu je? Betul? Tak ada apa nak tanya? Bila nak habis? Bila? Bila nak habis? Bila nak habis? Tak nak habis dah pun. Okey, itu sahaja mengenai kadar pernafasan. Okey, lepas ni kita akan belajar topik baru iaitu perkumuhan dan penyahtinjaan. Penyahtinjaan tu apa? Penyahtinjaan tu apa? Siapa tahu? Berak. Tinja tu Betul, buang air besar. Penyahtinjaan ialah membuang air besar. Perkumuhan? tai. Baik. Itu penyahtinjaan. Kalau macam dari segi perkumuhan? Kucing. Cuba cek. Cuba cek dalam buku teks. Jangan cakap buang air besar. Proses penyingkiran bahan buangan. Proses penyingkiran bahan buangan dipanggil perkumuhan dan juga penyahtinjaan. Ya, nak tanya apa? Malingah. Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Tadi saya dengar Apa? Okey. Saya kan slow. Saya dengar Maklimah cakap buang air besar. Banyak kali. Banyak kali? Baru sebut sekali. Buang air besar lah penyahtinjaan. Buang air besar. Okey? Okey, itu sahaja untuk hari ni. Nanti Mualimah akan bagi latihan sekali dengan matematik dan buat dalam bentuk Google Form. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mu'allimah asyikin. Doa. Doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farujui wala tanzilihi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okey, bye semua. Jumpa lagi. Terima kasih Maklimah. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam.